Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, dalam video ini pula saya akan ceritakan pendapatan yang terakhir, yaitu New Year Bonus. Oke, jadi kita dalam tahun baru ni pun kita macam kerja orang government ataupun kerja macam orang kerja swasta yang ada bonus. Tapi walaupun nama pendapatan ni dipanggil New Year Bonus, tapi sejak tahun ini tahun wow bayar 2 kali setahun. So jadi sebenarnya dia bukan New Year lagi. Okey. Dia dikira mengikut performance bulanan. Okey. Dia kira setiap bulan dia akan kira. Januari lain, Februari lain, sampai Disember dia akan kira. Okey, maksimum 8% daripada komisen bulanan. Maksud maksimum daripada 18% daripada komisen bulanan ni, contoh komisen kita pada bulan Januari itu RM1,000, kita dapat 18%. So kita dapat RM180 sebagai komisen bulanan. Kalau kita dapat RM10,000, kita dapat 18%. So kita dapat RM1,800. Okey, itu sebagai sebagai bonus tahunan. Okey, macam saya cakap tadi, Januari daripada bulan Jun, okey. Bonus daripada Januari sampai Jun dia akan kumpul, dia akan bayar sekali pada bulan Oktober. Okey. Tapi untuk bulan Julai hinggalah Disember, 6 bulan yang seterusnya, dia akan kumpul dan dia akan bayar, penuh akan bayar pada April tahun hadapan. Dia bayar 2 kali lah. Okey. Kaedah kiraan selalu berubah setiap tahun. So memang tahun wow ni untuk New Year bonus ni dia setiap tahun dia ubah. Okey, untuk tahun 2020 inilah yang saya cerita. Untuk tahun depan 2021 kita tidak tahu macam mana cara kiraan New Year bonus daripada tahun wow ni. Okey. Macam mana cara kiraan? Yang pertama, okey, senang saja. Kalau kita daftar satu pendaftaran orang baru, kita sendiri direct subscriber, kita daftar satu orang pada bulan tersebut, bermakna kita dapat entitle 1% daripada jumlah komisen yang kita dapat pada bulan tersebut. Okey. Okey, kalau kita daftar 2% 3% 4% sampailah 18. Okey. Kalau kita daftar 18, itulah kita akan dapat maksimum 18%. Kalau kita daftar 20 ke 30, 40 satu bulan, tetap maksimum 18%. Okey, 18%. Tapi dengan syarat yang kita daftar tu mestilah aktif selepas 3 bulan. Selama 3 bulan. Okey, kalau dia pakai SIM card tu, dia daftar pada bulan tu. Okey, dia daftar pada bulan tu saja aktif, bulan depan tidak aktif. So itu tidak dikira sebagai 1%. Satu orang. Okey. So dia kena cukup 3 bulan barulah dikira satu. Okey, itu syaratnya. Okey. Ini contoh saya punya Januari 17,000. Itu yang saya tanda merah tu, 17,000, 15,000, 16,000, 14,000, 14,000, 14,000. Ini tahun 2017 tidak silap. Saya punya performance bonus tahunan. So yang 17,000, 15,000, 16,000, 14,000, 14,000, 14,000 ni dia akan kumpul, dia akan bayar sekali pada bulan Oktober. Okey tak? Okey. Jadi sebenarnya kalau kita faham bonus tahunan ni, dia dikira bukan berdasarkan top up, tapi berdasarkan komisen yang kita dapat pada bulan tersebut. Ya, sebagai contoh lah, CA kita punya direct subscriber top up RM50 kan, kita dapat 17%. Okay. Kemudian daripada 17% itulah, komisen itulah yang kita akan dapat maksimum 18%. Okay. Jadi sebenarnya saya sudah kira sebenarnya budget HQ untuk bonus tahunan maksimum 3% daripada jumlah top up. Okey, bermakna kalaulah pengguna tu top up 100, 3% maksimum company akan budget untuk bayar sebagai bonus tahunan. Okey, itu maksimum. Mungkin dia di bawah selalu, mungkin yang dapat tidak maksimum lah. Tapi macam mana pun itulah maksimum 3%. Okey, jadi kita sudah dengar ya. Saya explanation commission tahun wow ni. So saya ringkaskan lah. So dalam tahun wow ni, pecahan-pecahan komisen tahun wow plus, insentif pendaftaran tu kita tidak kira sebab dia one off.
ya, one off sekali sahaja dapat. So itu kita tidak kira. Tetapi kita kira ni macam mana commission yang berkesinambungan, yang berterusan, yang pasif. Yang pertama direct subscriber. Ini maximum payout 17%. HQ boleh bayar maksimum 17% apabila kita ranking branch. Share subscriber pun sama, maksimum 17% daripada jumlah top up tersebut. Overriding SIM card ni maksimum payout pun 12%. Dari mana tarik 12%? SC 1%, PSC 2.5, branch 3.5, premium branch 5%. So kalau kita campur semua, maximum payoutnya adalah 12%. Dan bonus tahunan seperti yang saya cakap tadi sebenarnya maksimum 3% daripada jumlah top up. So daripada jumlah top up ni sebenarnya sekurang-kurangnya 49%. Bukan sekurang-kurangnya, maksimum lah. Maksimum 49% daripada jumlah top up SIM card tu HQ sudah ready untuk payout. Jadi ini hampir separuh kan. Hampir separuh. Jadi contohlah orang tu top up RM50, RM25 HQ akan ready bayar balik kepada pengguna Tonwow. So berapa bahagian Tonwow kan? Mungkin DG buat profit sharing dengan Tonwow, mungkin Tonwow untung 6%, mungkin contoh. So mungkin Tonwow dapat 53%, mungkin contohlah kan. Tapi apapun 49% ni adalah pecahan yang terbesar. Sangat besar. Sebab bayangkanlah pengguna tu top up RM50, RM25 dia orang sudah ready untuk bayar balik kepada pengguna. So di sinilah profit sharing yang terbaik yang ada dalam pasaran dunia network marketing yang berasaskan SIM card. Jadi itu saja dari saya. So semoga anda faham macam mana kiraan commission yang ada dalam Tonwow ni. Tapi sebenarnya anda tidak perlu runsing kalau kurang faham. Sebab apa? Semua kiraan ini dikira secara automatik oleh sistem. Semua dikira secara automatik setiap jam 12 malam. Setiap jam 12 malam sistem akan auto kira commission yang kita dapat 2 hari sebelum. Contohnya hari ini 10 hari bulan, so sistem akan kiram setakat 8 hari bulan. Jadi kita tidak perlu bayar lagi accountant kan, untuk kira commission kita. Sistem sudah tolong kira. So kerja kita adalah marketing. Assalamualaikum dan teruskan berusaha.